Halo, selamat datang ke webinar kita hari ini. Nama saya Shen Chu, saya host webinar ini. Untuk pengetahuan semua, webinar ini dibawakan oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveChamp. Hari ini kita amat berbangga kerana dapat menjemput penceramah Haji Zainal untuk membincang topik asas pelaburan saham. Okay, sebelum kita bermula, izinkan saya bacakan dulu disclaimer. Webinar ini sebenarnya ada untuk tujuan pembelajaran saja. So, pihak kami tidak bagi sebarang recommendation untuk jual dan beli. So, kami tidak akan tanggung segala kerugian atas jual beli dalam sebarang saham. Okay. So, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita hari ini. So, beliau merupakan Haji Zainal Arifin. So, beliau merupakan Certified Technical Analyst, okay, dan juga Certified Financial Technician. Wow, itu isi banyak title. Beliau juga full member of the International Federation of Technical Analysts (IFTA). Beliau juga merupakan full member of the UK Society of Technical Analysts. Okay, beliau juga seorang member bagi Malaysian Association of Technical Analysts MATA. Wah, banyak title and banyak membership. Okay, beliau merupakan Senior Vice President bagi Inter-Pacific Securities Sdn Bhd. Beliau juga ialah pengerusi Koperasi Remaja Bumi Putra Berhad KRBB dan mantan timbalan Presiden Persatuan Remaja Bumi Putra Pribumi. Beliau juga merupakan former Principal Consultant MSTA Program. Alright, so terima kasih atas kesudian Haji Zainal untuk datang ke program kita malam ini. Jadi sekarang saya pass itu presenter control kepada anda. Alright. Okay, boleh nampak slide dah. Okay. Okay, I can see my slide. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bursa Malaysia yang menganjurkan webinar pada hari ini. Terima kasih kepada LiveChamp yang menganjurkan seminar ini, dan juga terima kasih kepada Shen Chu, sahabat saya, yang menjadi moderator pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selamat malam dan tahniah kerana tuan-tuan menghadiri webinar ini dan kita belajar untuk mengenai pasaran saham, dan ianya satu pelaburan yang sangat baik. Dan jadi kita mulakan kita punya pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada satu yang ini kita panggil 4 quadrant ataupun 4 quadrant Robert Kiyosaki, yang mana tuan-tuan dan puan-puan mesti berada di dalam salah satu daripada 4 quadrant tersebut. Sama ada tuan-tuan employed ataupun bekerja makan gaji, ataupun tuan-tuan membuat bisnes sendiri, ataupun tuan-tuan mempunyai bisnes yang mana ada orang-orang bekerja dengan tuan-tuan dan puan-puan dan tuan-tuan hanya monitor sahaja, ataupun tuan-tuan menjadi investor ataupun sebagai pelabur yang mana tuan-tuan keluarkan duit dan melabur dan tidak menguruskan bisnes tersebut. Jadi hari ini saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada kuadran yang keempat, iaitu bagaimana untuk menjadi seorang pelabur. Pelabur yang saya maksudkan di sini adalah di dalam pasaran saham, ya. Dalam pasaran saham, ya. Dalam pasaran saham tidak ada sebab tuan-tuan tak boleh buat duit, ya. Semua orang boleh buat duit dalam pasaran saham, tetapi banyak sebab, ya, kenapa orang tak buat duit dalam pasaran saham, ya. Dan yang kedua, iaitu pergerakan harga, ya. Mana harga naik, harga turun itu sebenarnya adalah cerminan sifat manusia
Dan sifat manusia ini tidak berubah ya. Daripada zaman Nabi Adam sampailah sekarang dan sampai ke hari kiamat, sebenarnya sifat manusia tidak berubah walaupun zaman berubah-ubah, pakaian berubah-ubah dan sebagainya, tapi sifat masih tetap tidak berubah, iaitu fear, takut, mengharap dan sebagainya ya. Dan juga bukanlah saham itu bernilai, tetapi apakah nilai yang kita anggap. Bermaksud dengan kata lain bahawa saham tersebut ialah, harga saham tersebut adalah berdasarkan berapakah anggapan kita ataupun penilaian yang kita buat. Itulah nilai saham sebenarnya ya. Itu sebab saham naik dan turun ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Kita pergi pula ya, apa benda pelaburan ni ya? Okey. Dari segi ekonomi, pelaburan adalah pembelian yang bukan untuk digunakan sekarang, tetapi digunakan untuk mencipta kekayaan pada masa akan datang. Di dalam bidang keuangan pula, pelaburan adalah aset, ya, aset mana pula saya dah hilang pula saya punya. Okey, sekejap. Okey, alright. Pelaburan ini adalah aset ataupun monetary asset yang dibeli dengan idea bahawa aset tersebut akan memberi pulangan pada masa akan datang atau dijual pada harga yang lebih tinggi untuk mendapat pulangan. Jadi itu adalah pelaburan. Okey. Apakah bezanya di antara pelaburan dan perdagangan? Ramai orang mengatakan bahawa ianya adalah sama. Sebenarnya pelaburan dan perdagangan adalah dua benda yang hampir-hampir sama tetapi tak sama ya. Pelaburan dan perdagangan adalah satu benda yang sebenarnya adalah tidak sama ya. Pelaburan iaitu tujuannya adalah untuk membina kekayaan secara beransur-ansur dalam masa yang panjang. Ini satu apa dipanggil ya? Kita panggil apa ya? Daripada dalam yang disebut ataupun saya ambil daripada Investopedia ya, iaitu kita melaburnya untuk membina jangka panjang. Yang mana perdagangan ialah membeli dan menjual ya. Membeli dan menjual instrumen keuangan dengan tujuan untuk mendapat pulangan yang lebih daripada teknik beli dan simpan. Kenapa? Kerana kita kalau kita di dalam pelaburan atau dalam perdagangan, kita membeli dan menjual ya. Kita beli dan menjual. Kita pergi lebih dalam lagi kemudian ya. Yang ini hanya perbezaan di antara pelaburan dan perdagangan. Okey. Apa pula bezanya di antara perniagaan dan pelaburan ya? Ada sedikit perbezaan di antara perniagaan dan pelaburan. Perniagaan ialah pelaburan dulu ya, kita pergi pelaburan dulu. Okey. Wang bekerja untuk kita. Bermaksud kita bagi duit kita keluarkan duit dan duit itu menjana duit untuk kita. Itu dipanggil pelaburan. Ya. Kan? Contoh pulangan yang ada. Sewa. Ya, maknanya kita beli rumah, kita dapat sewa. Kita beli saham, kita dapat dividen. Contohnya ASB dia bagi dividen ataupun saham dia bagi dividen ya. Itu adalah pulangannya. Dan juga keuntungan modal. Apa maksud keuntungan modal? Iaitu kita beli, maksudnya kita jual lebih tinggi daripada harga yang kita beli. Itu kita panggil keuntungan modal. Perniagaan pula iaitu kita bekerja untuk wang. Maksudnya apa? Contohnya jualan. Kita menjual, kita dapat keuntungan. Ataupun perkhidmatan. Contohnya apa? Contohnya seperti kita gunting rambut dan sebagainya ya, iaitu kita membeli ataupun kita menukar kita punya masa dengan untuk wang ataupun kita menjual kita mendapat keuntungan. Itu adalah perniagaan. Itulah perbezaan di antara perniagaan dan juga pelaburan. Okey. Apakah jenis-jenis pelaburan ya? Adakah hanya pelaburan di dalam bentuk kewangan? Ya, sebenarnya pelaburan ni banyak jenis ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang pertama kita katakan pelaburan akhirat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan ya, kita hidup dunia ni hanya sebentar ya. Jadi kita juga buat pelaburan di akhirat bermacam-macam, bersedekah dan sebagainya. Pelaburan dalam pelajaran, bermakna kita mengimprove ataupun kita mendidik diri kita sendiri ataupun kita ambil kursus dan sebagainya. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini. Ini juga adalah tu pelaburan, iaitu pelajaran dalam ilmu ya. Ini juga adalah pelaburan ya. Dan juga pelaburan dalam hartanah, contohnya tuan beli rumah untuk disewakan dan sebagainya ya. Dan pelaburan dalam produk keuangan,
dan juga pelaburan dalam komoditi dan juga sebagainya, bermacam-macam lagi lah pelaburan ya. Tetapi apa yang nak ceritakan hari ini adalah hanyalah satu sahaja, iaitu pelaburan di dalam keuangan sahaja ya. Baik. Dalam pelaburan keuangan, ianya ada banyak jenis ya. Antara jenisnya adalah stok ataupun saham, bond ataupun di dalam kita panggil sebenarnya bond ataupun suku ya. Atau dalam kalau kita panggil, ada orang mengatakan ianya Islamic bond ataupun sebenarnya nama yang sebenarnya adalah suku ataupun bond. Unit amanah yang saya percaya tuan-tuan lebih mudah faham, iaitu seperti ASB dan sebagainya, itu adalah unit amanah. REITs iaitu Real Estate Investment Trust, iaitu macam unit amanah tetapi produknya adalah hartanah ya. ETF ataupun Exchange Traded Fund ya, ETF. Dan juga kemudian mungkin ada sesi lain kita boleh belajar apa itu ETF dan pasaran wang dan juga produk bank ya. Kerana sekarang ni banyak ya, iaitu money market dan juga produk bank banyak ya, banyak macam-macam ada ya. Derivatif, contohnya apa ya? Contoh derivatif seperti macam CPO ya, dan CPO ataupun crude palm oil ataupun minyak sawit ya. Dan juga yang sekarang ini juga yang popular, yang baru-baru popular itu initial coin offering dan juga cryptocurrency ya, yang mana Bursa Malaysia telah pun meluluskan 3 syarikat untuk menjadi ejen ataupun membuat pertukaran mengenai cryptocurrency ini ya. Okey. Next one. Apabila kita nak melabur ya, apakah sumber dana untuk pelaburan ya? Yang pertama ialah lebihan aliran tunai. Yang kedua adalah simpanan. Okey, kita pergi simpanan dulu. Simpanan itu maksudnya apa? Maksudnya kita simpan. Jadi simpanan itu bagaimanakah kita simpanan itu, tujuan kita simpan, bagaimanakah kita boleh membuat simpanan itu berkembang. Kita boleh letak kat bank dan kita boleh letak dan mana-mana sahaja ya, atau kita melabur. Dengan melabur, simpanan tersebut akan berkembang lebih cepat ya. Lebihan aliran tunai ni apa pula? Lebihan aliran tunai ini adalah contoh tuan-tuan ya, tuan-tuan dan puan ya. Katakan tuan-tuan dan puan gaji 10,000 sebulan ya. Dan tuan-tuan belanja 5,000 sebulan contohnya. Jadi yang 5,000 lebihan itu dipanggil lebihan aliran tunai. Dan daripada tuan-tuan belanja 5,000 tu untuk benda-benda yang tak berfaedah, lebih baik tuan-tuan belanjakan lebihan aliran tunai itu untuk melabur ya. Dan pelaburan ini akan mendapat pulangan. Okey. Jadi apakah pulangan pelaburan? Ya. Pulangan pelaburan saya sebutkan tadi, yang pertama kalau contoh saham. Pulangan dari saham ialah dari dividen dan juga keuntungan modal. Dari mana contoh yang dapat keuntungan modal dividen ini? Iaitu saham-saham syarikat awam yang tersenarai di Bursa Malaysia ataupun di bursa-bursa luar negara ya. Ya, tetapi di sini kita lebih kepada Bursa Malaysia. Okay. Yang kedua, unit amanah seperti ASB contohnya, ASN contohnya, ataupun REITs ya, REITs banyak yang tersenarai ataupun ETF ya. Ini adalah bentuk saham ya. Dan hartanah ya, contohnya pulangan dari pendapatan sewa dan sebagainya lah ya. Dan juga hartanah juga memberi pulangan modal. Kita beli harga yang rendah dan menjual harga yang tinggi. Itu juga adalah pulangan modal yang daripada hartanah ya. Contoh rumah sewa, rumah kedai ataupun tanah kosong ya. Tanah kosong kita beli dan of course tanah kosong tidak memberi sewa ya, tetapi ianya harga akan naik ya, kecuali tuan-tuan sewakan tanah kosong tersebut ya untuk buat pertanian ke, untuk buat industri ke dan sebagainya ya. Dan itu adalah hartanah ya. Dan juga emas ya. Tapi emas tidak memberi pulangan ya tuan-tuan dan puan ya. Emas tuan-tuan beli 1 kilo, simpan 10 tahun, tetap 1 kilo juga ya. Dia tak naik jadi 2 kilo atau 3 kilo ya. Dan harganya akan berubah-ubah dan pulangannya hanyalah dari keuntungan modal. Maksudnya kalau kita beli emas tu dengan harga yang rendah dan sekarang harga tinggi, bolehlah kita jual dan perbezaan itu dipanggil keuntungan modal. Itu adalah pulangan daripada pelaburan ya. Dan di dalam melabur, kita juga ada pulangan dan ada risiko ya. Mana-mana pun sama juga. Semuanya ada risiko, sama ada rendah ataupun tinggi sahaja ya. Kalau tuan-tuan simpan berbantal pun sebenarnya ada risiko ya. Risiko dicuri ke, risiko inflasi dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya ada risiko. Risiko ini tidak boleh kita elakkan
dan tetapi boleh kita kawal. Kan? Jadi apakah risiko investment atau risiko pelaburan? Ya? Okey. Yang paling tinggi sekali risiko pelaburan adalah option, ya? Option ataupun komoditi ataupun pasaran hadapan dan juga cryptocurrency. Ini adalah dia punya risiko adalah lebih tinggi daripada yang lain, ya. Dan pulangan juga adalah lebih tinggi, ya. Dan yang rendah sikit iaitu hartanah, equity dan juga dana amanah, ya. Ataupun dana amanah ni maksudnya adalah unit trust, ya, dana amanah. Dan bond kerajaan, equity itu ya saya sebut, ya, equity itu maksudnya adalah saham, ya, tuan-tuan dan puan, ya. Ya, hartanah, equity dan dana amanah tu, equity hartanah ialah hartanah lah, maknanya kita rumah dan sebagainya, ya. Equity adalah saham, dana amanah adalah unit trust. Dan yang paling kurang risiko adalah bond kerajaan, ya. Pasaran keuangan, ya. Wang tunai ataupun hampir tunai, ya. Ini adalah yang paling rendah risiko dan pulangannya juga adalah juga rendah, ya. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan ada duit letaklah FD sekarang ini. Jadi ianya sangat rendah, mungkin tak sampai pun 2%, ya. Itu adalah sangat rendah, ya. Mungkin 2% kalau dapat pun mungkin 2% ke, mungkin dapat 2.1, 2.3, 2.3 dan sebagainya, ya. Ianya agak rendah, ya. Berbandingkan dengan pulangan hartanah, equity, dana amanah dan sebagainya, ya. Jadi itu adalah risiko dan juga pulangan di dalam pelaburan. Okey. Dan persoalan sekarang ini, tuan nak melabur, kan? Jadi bagaimanakah kita untuk memilih, ya? Mana kita nak pilih, ya? Baik. Sebagai contoh, antara McDonald dengan KFC. Kan? Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan pasti kenal dengan McDonald dengan KFC lah. Dan kecuali tuan-tuan agak sukar lah kalau orang kata saya tak pernah dengar ada McDonald KFC, itu pelik sikit. Tapi saya percaya tuan-tuan kenal dengan McDonald dan KFC. Bagaimanakah tuan memilih? Adakah tuan memilih McDonald ataupun memilih KFC? Okay. Ada perbezaan kriteria-kriteria untuk kita memilih sama ada sebagai seorang pengguna atau seorang pelabur. Sebagai pengguna, anda akan memilih harga, anda akan memilih lokasi. Ya, kalau jauh kita tak pergi, ya, kita pergi yang dekat, ya. Kalau biasa je lah, kebiasaan je lah. Kalau McDonald dengan KFC ini, pergilah mana-mana restoran pun, rasanya lebih kurang sama, harga dia pun sama, ya. Jadi kita pilih mana yang dekat, apa yang mana yang harga lebih rendah ataupun lebih berbaloi dan sebagainya. Kemudian pilihan menu, contohnya tuan-tuan nak makan burger, kan? Saya percaya tuan-tuan mesti pergi ke McDonald, ya. Ada juga KFC, ya. Jadi kalau makan burger, McDonald lebih mahir ataupun signature produk dia adalah burger, kan? Ada ayam, ada juga, ya. Ada juga, ya. Tetapi biasanya dia punya specialty dia adalah burger, ya. Okey. Dan juga perkhidmatan. Maksud perkhidmatan apa ni? Maksudnya ialah bagaimana layanan mereka dan sebagainya, ya. Dan juga kebersihan, ya. Itu adalah bagaimana pengguna memilih, ya. Memilih. Bagaimana pula pelabur memilih, ya? Pelabur memilih yang pertama sekali ialah nilai dan harga. Maksudnya apa? Maksudnya, adakah harga sekarang, iaitu harga saham McDonald dan juga KFC ini setanding dengan nilainya? Itu bagaimana pelabur memilih. Kedudukan dalam industri, adakah ianya yang paling top ataupun yang paling tinggi ataupun yang paling bawah ataupun yang sederhana dan sebagainya? Ataupun urusan syarikat, maksudnya bagaimanakah para penganalisa melihat syarikat tersebut ataupun memberi ulasan syarikat tersebut, adakah bagus ke ataupun tidak dan sebagainya. Dan pengurusan, kita melihat adakah pengurusannya telus dan sebagainya, dan juga tadbir urusnya. Kita tuan boleh melihat bahawa benda yang sama, KFC dan McDonald, benda yang sama juga, ya. Dulu benda ni adalah benda yang sama, tetapi cara pemilihan adalah berbeza di antara pengguna dan pelabur, ya. Itu adalah perbezaan bagaimana pelabur dan pengguna memilih, ya. Okay. Ini adalah bangunan Bursa Malaysia, ya. Kalau tuan-tuan pergi ke Bursa Malaysia, di hadapan Bursa Malaysia tu ada 2 ekor patung binatang ini. Yang pertama yang sebelah kiri itu adalah bull ataupun bear ataupun beruang.
yang sebelah kanan itu adalah bull ataupun kerbau, kerbau jantan, bull, kerbau jantan. Dan kalau tuan-tuan, ini adalah dua binatang yang dikaitkan dengan saham. Saham naik kita panggil bull ataupun bullish, saham turun kita panggil bearish. Jadi kalau kita biasa kita sebut itu bullish dan bearish lah kan. Kalau kata dalam bahasa Melayu nak sebut beruang dan kerbau pun boleh jugalah kan, boleh jugalah. Dan tuan-tuan jangan lupa ya, tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau pergi ke Bursa Malaysia jangan lupa. Jangan sekali lupa ya. Pergilah ke dekat patung ni, ambil gambar bersama dengan dua ekor patung ini, iaitu beruang dan kerbau ini ya. Itu jadi mendapatkan kenangan iaitu bullish dan bearish ini. Baik. Apa saham itu ya? Ini adalah contoh saham ya. Kalau tuan-tuan membeli saham, kalau dulu kan, bukan sekarang lah, sekarang tak ada dah ya. Dulu saham inilah benda yang kita beli, bila tuan-tuan beli tuan-tuan akan dapat ini. Ya, inilah contoh saham yang dah lama sangat sama ya. Saya pun dah lama juga ya. Tetapi saya taklah sampai selama saham ini ya. Saham ini pada tahun 1975 ya. Saya terlibat dalam pasaran saham bermula tahun 1985 ya. Sebenarnya 10 tahun selepas tarikh saham tersebutlah. Kan, tetapi saya pernah merasai atau pernah ada pegang saham-saham inilah, maknanya inilah kita panggil share certificate ataupun sijil saham. Ini dia sijil saham. Kalau tuan-tuan nak tengok, ya ini benda yang agak rare, tak jumpa sekarang ni, agak memang tak ada ya. Bukan tak ada ya, ada tetapi ianya disimpan di dalam CDS account ya. Kita ceritakan CDS account kemudian ya. Okey, apa saham ini? Saham ini adalah hak pemilikan sesebuah syarikat. Maksudnya, kalau tuan-tuan memegang saham, tuan-tuan adalah pemilik syarikat tersebut. Itu maksud saham. Dan kenapa syarikat menerbitkan saham? Syarikat menerbitkan saham ialah untuk mendapatkan modal. Itu sebab syarikat menerbitkan saham ya. Dan syarikat saham ini maksudnya mesti syarikat yang berhad ya. Sedia yang berhad tak boleh ya. Syarikat saham di sini disebut maknanya syarikat berhad yang tersenarai di Bursa Malaysia, dan mereka menerbitkan saham untuk mendapat modal. Pelabur beli untuk apa? Pelabur beli untuk mendapat pulangan. Apabila syarikat tersebut membuat keuntungan dan syarikat tersebut mengeluarkan keuntungan mereka dalam bentuk dividen, bermakna kita akan dapat keuntungan. Kita tak berniaga, kita hanya memegang saham sahaja, tetapi kita juga dapat merasai keuntungan daripada bisnes yang dijalankan oleh syarikat tersebut. Ya. Contoh katakan Tenaga Nasional, contoh je. Tenaga Nasional ada keuntungan kalau kita membeli saham Tenaga Nasional. Kalau Tenaga Nasional memberi dividen, berarti kita pun dapat dividen. Jadi walaupun kita tak berniaga elektrik ya, tapi kita macam seolah-olah berniaga elektrik tapi dapat pulangan ya. Itu adalah kenapa pelabur membeli. Ya. Jadi secara dasarnya industri ataupun syarikat mengeluarkan saham dan pelabur memberi modal ya. Jadi itu sebabnya kita panggil, maknanya syarikat pegang saham dan pelabur mendapatkan pulangan. Okey. Sebagai seorang pemegang saham, tuan-tuan ada mempunyai hak ya, ada hak-hak yang tertentu yang dijamin oleh undang-undang ya. Iaitu contohnya ada beberapa hak. Yang pertama seperti hak untuk mendapat pulangan. Contohnya tuan-tuan sebagai pemegang saham, tuan-tuan berhak untuk mendapat pulangan kalau syarikat tersebut declare dividen ataupun dia kata bagi dividen, semua pemegang saham akan dapat pulangan. Tak boleh dikatakan, oh saya tak suka kat awak, saya tak bagi dividen. Tak boleh ya. Maknanya semua ada hak untuk mendapat pulangan. Yang kedua, hak untuk vote ataupun kita bagi mengundi ya. Bermakna dalam AGM kita boleh mengundi. Kita boleh datang dalam AGM dia dalam ataupun meeting atau kita panggil mesyuarat agung tahunan, yang mana kita boleh datang dan kita berhak untuk mengundi ya. Mengundi dan kita berhak untuk juga demand sebagai poll. Poll tu maksudnya adalah dia ada dua cara mengundi ya tuan-tuan dan puan ya. Yang pertama sebagai individu ataupun maknanya setiap satu orang satu undi. Atau poll. Poll ini maksudnya setiap seorang undi itu berdasarkan kepada jumlah saham yang dia ada. Itu kita bagi poll ya. Maksudnya kalau kata saya ada 1,000 unit, bermakna maknanya saya punya undi bernilai 1,000 unit gitu. Kalau orang itu ada 10,000 unit, walaupun dia seorang, tapi
dia punya undi bernilai 10,000 unit. Itu maksud poll ya. Dan juga right to appoint proxy. Maknanya kita tak boleh hadir. Saya tak boleh hadir hari itu. Jadi saya lantik orang lain sebagai proxy saya untuk menghadiri mesyuarat agung. Boleh ya. Dan juga termasuklah hak-hak yang lain yang di dalam apa kita panggil dalam undang-undang ya. Jadi tuan-tuan jangan risau ya. Ini adalah hak-hak yang dijamin oleh undang-undang negara kita ya. Okay. Kita pergi pula ke pasaran modal. Apa itu pasaran modal ya? Okay. Pasaran modal ialah juga sama seperti yang lain-lain juga ya. Pasaran modal, pasaran saham, Bursa Malaysia atau bursa saham, semuanya adalah merujuk kepada benda yang sama ya. Itu pasaran modal dan pasaran saham, pasaran equity, ianya merujuk benda yang sama. Pasaran saham ini sama macam pasar-pasar lain, iaitu menjadikan tempat ataupun forum di mana pembeli dan penjual bertemu. Maksudnya pasaran modal ini adalah di mana kita bertukar tangan ya, maknanya kita beli, orang yang membeli akan beli saham di situ, orang yang menjual akan menjual saham di situ ya. Itu adalah tempat di mana kita membeli dan menjual saham. Sama macam pasar-pasar lain ya, pasar ikan ke pasar sayur ke sama je. Tetapi di pasaran saham tak jual ikan ya. Pasaran saham atau pasaran modal kita ialah membeli dan menjual modal ataupun membeli dan menjual syarikat ya. Apakah kepentingan pasaran modal kepada negara? Pasaran modal ini menukar simpanan kepada pelaburan. Daripada pelaburan, ianya mencetuskan pertumbuhan dan pertumbuhan itu akan menambahkan simpanan. Jadi itulah kitaran dia itu daripada simpanan kepada pelaburan dan pelaburan kepada pertumbuhan dan ekonomi. Jadi dengan kata lain bahawa pasaran modal ini mengubah simpanan menjadi pelaburan dan pelaburan ini memacu pertumbuhan negara. Lebih banyak pelaburan, lebih banyaklah pertumbuhan negara kita. Ya. Itu adalah kepentingannya di dalam ekonomi sesebuah negara. Ya. Bagaimana pula pembelian kita sebagai pengguna mempengaruhi harga saham? Contoh ya, contoh. Kita beli Myvi lah, kereta Myvi ya, kereta Myvi yang baru ni harga 57,000, kita beli Myvi. Dan salah satu kereta yang bagus ya, Myvi ya. Model terbaru ya. Tapi tak bagus sangat ya. Okey. Apabila kita beli Myvi, jualan Myvi akan meningkat dan syarikat yang mengeluarkan Myvi akan mempunyai keuntungan yang lebih besar. Dan dengan sebab itu menyebabkan pelabur akan optimis terhadap pengeluar Myvi iaitu MBM Resources, dan ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham ya. Jadi maknanya kita membeli, ianya akan menyebabkan penjualan meningkat dan harga saham tersebut juga akan meningkat. Ya, contoh pada tahun 2019 hingga daripada Januari 2019 sampailah ke September 2019 ya. Harga saham MBM Resources meningkat ya, daripada harga RM2.20 sehingga RM4.40 ya, iaitu return of investment ya, pulangan pelaburan dalam masa hanya 9 bulan sebanyak 100% ya. Itulah kehebatan pelaburan saham ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang mana ada pelaburan seperti ini sahaja pun saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu return of investment atau pulangan sampai 100%. Malah ada yang lebih-lebih lagi ya, yang lebih banyak lagi pun ada lagi ya, banyak lagi. Yang ada sampai 1000% pun ada ya. Itulah kehebatan iaitu pelaburan saham kan. Dan kita melihat kenapa dia naik, betulkah tadi saya sebutkan tadi iaitu kita beli Myvi, jualan meningkat dan harga naik ya. Dan kita tengok ini adalah laporan syarikat tersebut. Kita boleh melihat bahawa pada September 2018 iaitu yang mana dia punya revenue ataupun dia punya perolehan meningkat ya daripada 472 kepada 497 dan meningkat ke 532, 558, 515 dan Disember dia turun sikit ya. Dan kita boleh melihat itulah harga dia terus meningkat kepada sampai September, yang mana harga dia mencecah sampai RM4.40 ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey.
Jadi soalan yang satu lagi adalah kenapa kita nak melabur dalam pasaran saham Ada banyak sebab tuan-tuan Ini yang saya sebutkan di sini hanyalah antara sebab-sebabnya saja Yang pertama adalah patuh syariah. Bursa Malaysia dan Suruhanjaya Securities, mereka mempunyai majlis pengurusan syariah yang menentukan bahawa pelaburan ataupun syarikat-syarikat ini adalah patuh syariah. Hampir 70% daripada saham-saham yang tersenarai di dalam Bursa Malaysia adalah patuh syariah. Dan senarai patuh syariah ini dikeluarkan oleh Suruhanjaya Securities 2 kali setahun, setiap bulan November dan juga setiap bulan April. Jadi tuan-tuan boleh rujuk ataupun boleh dapatkan senarai-senarai patuh syariah ini di website Security Commission ataupun Suruhanjaya Securities, yang mana dia diberi senarai ini akan dikemaskinikan setiap bulan November dan juga bulan April. Dan pelaburan tuan-tuan di dalam pasaran saham dilindungi oleh akta-akta. Ini adalah akta-akta yang terlibat dengan pasaran saham. Banyak akta-akta iaitu pasaran modal, industri security, akta Suruhanjaya Security, akta syarikat, akta syarikat luar pesisir, akta perkhidmatan keuangan dan sekuriti labuan dan sebagainya. Banyak akta-akta yang melibat ataupun yang terlibat di dalam yang melindungi kita punya pelaburan. Bahawasanya pelaburan di Bursa Malaysia adalah satu pelaburan yang sah. Bukan pelaburan yang tak sah. Dan tuan-tuan juga boleh pergi ke website Bursa Malaysia. Di website Bursa Malaysia ini banyak informasi-informasi yang sahih, yang saya ataupun yang sah ada di sini. Adalah bermacam-macam ada, termasuklah bagaimana untuk kata tuan-tuan pelabur baru pun ada juga di sini. Bermacam-macam ada di sini. Kita pergi lagi kemudian di sini. Okay. Selain daripada itu tadi, kita juga kenapa kita melabur dalam pasaran saham, iaitu kita boleh mendapat pulangan yang tinggi dengan risiko yang munasabah. Risiko yang munasabah maksudnya risiko yang boleh kita kira dan yang bukan risiko yang tinggi. Dan juga ianya adalah cabaran sangat menguntungkan. Kebiasaannya pulangan purata biasanya lebih kurang 20%, 20% pulangan daripada pasaran saham. Dan juga kecairan, liquid. Kecairan maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau tuan-tuan boleh beli dan boleh jual dengan segera. Tuan-tuan tak boleh beli dengan jual dengan segera rumah. Tuan-tuan kalau beli jual rumah, jual hari ini, mungkin 6 bulan kemudian dapat duit. Tetapi dengan pasaran saham, tuan-tuan jual hari ini, hari yang ketiga, jual hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, dah dapat duit. Cepat je, dalam masa 3 hari, tuan-tuan dah dapat duit dah. Dan juga, tuan-tuan boleh jual sebahagian sahaja. Contoh, tuan-tuan jual 10,000. Dan tuan-tuan nak jual sikit je, 100 unit saja boleh. Pun boleh. Dan rumah tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan beli rumah, jadi dapur je. Dia tak nak jual, tak boleh. Jadi tuan-tuan kena jual semua. Tapi di dalam pasaran saham, tuan-tuan boleh menjual hanya sebahagian sahaja. Dan pada bila-bila masa. Masuk bila masa di sini, walaupun pasaran buka hanya pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang, tapi tuan boleh key in pada bila-bila masa sahaja. Jadi itu tidak ada problem atau tidak masalah untuk tuan-tuan menjual dan membeli pasaran saham di dalam pasaran saham. Dan juga kos transaksi rendah. Makna yang paling tinggi antara 0.1 sampai 0.6, bukan 6%, 0.6 berbanding dengan membeli hartanah, membeli rumah. Beli rumah paling kurang pun kata mungkin 5%, campur dengan SMP lah, campur dengan lawyers fee lah, campur dengan legal fee lah, campur dengan loan fee dan sebagainya, mungkin sampai 5 ke 6%. Tetapi dalam pelaburan saham, kos transaksi sangat-sangat rendah, iaitu antara 0.1% sampailah 0.6%. Itu sangat rendah. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan beli melalui internet, dah ada lagi diskaun lagi. Nanti saya tunjukkan. Okay. Dan juga sebagai melabur dalam pasaran saham ini juga, iaitu kebebasan untuk melabur mengikut citarasa dan masa anda. Maksudnya apa? Maksudnya saya nak melabur hanya dalam kaunter-kaunter yang terlibat di dalam sekarang ni yang popular, terlibat dalam sarung tangan saja tentunya. Boleh, tak ada masalah. Saya nak melabur dalam sektor minyak dan gas saja pun boleh, tak ada masalah. Terpulang tuan-tuan untuk melabur apa saja. Itu kebebasan untuk melabur mengikut citarasa tuan-tuan sendiri. Dan juga bila-bila masa pun boleh, dan ikut masa anda. Mungkin masa kita tak ada masa antara pukul 9 dan pukul 5, tapi selepas itu pun kita boleh beli. Dan mungkin kita tak boleh beli masa itu, maksudnya kita boleh
key in ataupun kita boleh beli dan ianya akan di-match ataupun dipadankan pada waktu pukul 9 sampai pukul 5 ya, atau perlu kita melihatnya sebagainya ya. Itulah maknanya kebebasan untuk melabur mengikut cita rasa dan juga masa anda. Dan juga pelaburan ini mudah ya, bila-bila masa pun boleh tengok. Iaitu semua maklumat dalam talian ya, dan saya percaya hampir semua orang ada handphone, ada yang ada 2 phone, ada yang 2-3 phone ya. Kan? Ada juga yang kadang-kadang ada 3-4 phone ya, tapi internet tak ada ya, pun ada juga ya. Tapi biasanya saya percaya tuan-tuan dan puan-puan yang ada kat sini semua ada telefon dan juga ada internet. Jadi yang pastinya semua maklumat adalah di dalam talian. Ya. Dan juga transaksi secara telus dan adil. Ya. Bermaksud setiap transaksi tuan-tuan dan puan-puan ini ya, iaitu semua informasi-informasinya semua ini adalah didapati ataupun semua orang mendapat informasi yang sama. Ya. Jadi kita tahu dah, semua orang tahu benda yang sama dan kita membuat keputusan tanpa ada benda yang kita tak tahu. Ya. Dan juga mudah untuk memantau dari seluruh negara. Ya. Tuan-tuan boleh pergi ke mana saja. Tuan-tuan di Amerika ke, di mana ke, di Amerika ke, di Indonesia ke, di Timbuktu ke, tuan-tuan boleh memantau tuan-tuan dari seluruh dunia. Ya. Syaratnya ada internet saja. Ya. Cuma sekarang ni COVID lah, tuan-tuan duduk rumah sajalah, tak boleh pergi ke mana-mana. Ya. Keluar negara pun tak boleh pergilah. Ya, tapi bagaimanapun tuan-tuan bolehlah memantau daripada mana-mana sahaja ya. Syaratnya ada internet. Okey. Dan pelaburan ialah melalui internet. Ini adalah platform ya. Platform apabila tuan-tuan buka akaun, tuan-tuan akan mendapat platform yang diberi oleh broker ya. Saya daripada Inter-Pacific Securities dan ini adalah platform yang digunakan oleh Inter-Pacific Securities ya. Dan juga sebab melabur adalah kerana mudah ya, mudah kerana kita dengan dalam tangan. Maksud dalam tangan ini ialah melalui handphone. Ya, dengan handphone ataupun dengan tablet ataupun dengan iPad ke, dengan Android ke, semua boleh ya. Jadi tak perlu kata ada komputer pun. Syaratnya ada internet line, ada handphone, dah boleh melabur kan. Menang, senang saja ya, senang. Okay. Next one. Kita pergi kepada entiti pasaran pula. Apakah entiti pasaran saham ya? Iaitu yang terlibat dalam pasaran saham, Suruhanjaya Securities, Bursa Malaysia, Syarikat Broker Saham, Bursa Malaysia Depository dan juga Bursa Malaysia Clearing House ya. Okay, mungkin saya tak sempat untuk menceritakan semua benda ini ya, tetapi inilah entiti ataupun pasaran saham ini yang ini semua yang terlibat di dalam pasaran saham ataupun yang menguruskan pasaran saham ya. Okey. Security Malaysia. Ini adalah Security Malaysia pula. Suruhanjaya Security Malaysia ya, iaitu yang paling penting iaitu merupakan badan sekuritas yang bertanggungjawab untuk mengawal selia dan membangun pasaran modal Malaysia. Bermakna pasaran modal ini dikawal oleh Suruhanjaya Securities ya. Banyaklah fungsi-fungsi dia ya, macam-macam ada fungsi-fungsi dia ya. Tuan-tuan boleh tengok fungsi dia di dalam website di dalam laman sesawang Suruhanjaya Security Malaysia. Dan di dalam itu ada satu akta iaitu di bawah Capital Market Security Act, Capital Market Services Act ya, yang mana Bursa Malaysia diberi hak untuk menjalankan dan mengawal selia pasaran saham juga servis-servis yang berkaitan di Malaysia ya. Apa lagi fungsi Bursa Malaysia ya? Iaitu menjadikan platform ya untuk membeli dan menjual. Kita panggil exchange ya, menjadikan peraturan, melaksanakan pengawasan ya, mengatur syarikat-syarikat ini mestilah memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia dan juga mengelola selia individu. Contohnya saya ya, saya ini adalah nama saya Zainal Arifin. Saya adalah pemegang lesen ya, pemegang lesen CMSRL. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi ke Bursa Malaysia, tuan-tuan pergi ke website SC dan tuan-tuan boleh Google lah, boleh search nama saya, akan keluar nama saya, iaitu salah seorang pemegang lesen ya. Jadi itu adalah pengawal selia lah. Dan juga bila kita lesen di Bursa Malaysia ini di Security Commission ataupun Suruhanjaya Security, dan saya berdaftar dengan Bursa Malaysia untuk membeli dan menjual saham ya. Dan juga Bursa Malaysia juga menjalankan servis clearing house. Clearing house maksudnya apa? Maksudnya adalah apa saja tuan-tuan beli dan jual, clearing house akan pastikan kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan akan dapat saham, tuan-tuan jual, tuan-tuan akan dapat duit ya. Itu masuk clearing house, secara ringkasnya clearing house ya. Dan juga CDS. CDS ni apa? CDS adalah tempat simpanan saham-saham tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ini bukan CDS. CDS ini adalah yang dimiliki penuh oleh Bursa Malaysia, iaitu apabila tuan-tuan membeli saham kan, tuan-tuan
saham tuan-tuan itu tak dapat tuan-tuan ya, tetapi ianya disimpan di dalam bursa, di dalam CDS account. Dan apabila tuan-tuan jual, tuan-tuan akan dapat duit dan dia akan diambil daripada CDS account tuan-tuan dan puan dan di kredit atau didebitkan daripada akaun tuan-tuan dan puan ya. Ingat lagi tadi saya tunjukkan tadi itu CDS saham tadi kan. Jadi CDS saham tadi sebenarnya sekarang ini bukan ada dekat tangan kita, tapi semuanya ada di dalam CDS account. Okey. Apa pula peranan broker saham ataupun investment bank ya? Bursa Malaysia adalah pasaran ya, tetapi kalau tuan-tuan nak beli saham, tuan-tuan tak boleh pergi ke Bursa Malaysia ya. Tuan-tuan tak pergi Bursa Malaysia, nak saya pergi Bursa Malaysia saya nak beli saham kan. Tak, tempat ini bukan untuk tuan-tuan membeli saham. Tuan-tuan membeli dan menjual saham melalui broker saham ataupun investment bank ya. Tuan-tuan kena pergi ke investment bank atau broker saham. Kan? Kerana hanya broker saham dan investment bank sahaja yang memiliki akses ataupun akses untuk menyalurkan order membeli dan menjual saham ya. Mereka kita saja yang boleh beli dan menjual saham untuk tuan-tuan dan puan ya. Dan semua bayaran cek dan sebagainya semua kepada broker saham dan juga apabila tuan menjual yang membayar kepada tuan-tuan adalah broker saham ya. Bursa Malaysia pula. Okay. Apa tu Bursa Malaysia ya? Okey, yang pertama sekali saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini adalah kita panggil scoreboard ya. Scoreboard ni maksudnya apa yang berlaku di dalam pasaran saham. Maksudnya setiap hari itu berapa banyakkah jumlah transaksi, banyak mana yang naik, banyak mana yang turun, yang tidak berubah dan jumlah dan sebagainya. Ini adalah kita panggil scoreboard lah. Scoreboard yang macam scoreboard dekat kita bola lah kan. 1-0, 2-0 itu, tapi inilah scoreboard untuk Bursa Malaysia. Dan kenaikan ataupun penurunan di Bursa Malaysia ataupun di bursa-bursa lain diukur dengan indeks. Jadi indeks itu apa? Ya. Indeks adalah tanda aras bagi mengukur prestasi keseluruhan pasaran ya. Dan dikira dengan menggunakan kaedah market capitalization dan ini adalah indeks utama ya. Ada banyak indeks ya, satu indeks ini indeks utama sahaja ya. Dan yang paling popular ialah kita panggil FBM KSCI, iaitu ianya mengukur kenaikan dan penurunan pasaran ya. Itulah tujuan FBM KSCI. Okay. Ini adalah komponen-komponen dia, tuan-tuan boleh lihat komponen ini dan komponen ini akan berubah-ubah ya. Ada tertentu dia akan ubah. Dan dalam pasaran Malaysia, pasaran bursa dia ada 3 pasaran, pasaran utama, pasaran ACE dan juga pasaran LEAP ya. Bezanya adalah pasaran utama itu syarikat yang track record, yang ACE adalah syarikat yang ditubuhkan dan pasaran LEAP ya. Dan ini adalah subsektor ya, banyak subsektor ya, dia macam-macam, ada bermacam subsektor yang tersenarai di Bursa Malaysia ya, di subsektor. Selain daripada saham, ada juga produk-produk lain iaitu company warrant yang mana dikenali dengan, kalau kita tengok nama di company dia, kata contohnya ABC, W, WA, WB dan sebagainya. Call warrant yang mana dia ujung ada tulis C ya, C10 ke C1 ke CA dan sebagainya. Put warrant, loan stock, preference share dan juga OR ya, atau professional accumulator. Yang ini mungkin kita akan belajar di masa akan datang. Apakah maksud-maksudnya atau bagaimana kita nak trade benda-benda seperti ini ya. Ini berbeza itu mungkin masa yang lama sedikit lah. Itu kita belajar kemudian insyaAllah. Ya. Bilakah pasaran saham ini dibuka ya? Ianya dibuka daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 9 yang kita panggil pre-opening. Kemudian urusan lagi berterusan pukul 9 sampai 12.30. Dibuka balik pada pukul 2 dan pukul 2.30. Dan urusan yang berterusan bermakna transaksi hanya berlaku pada pukul 9 sampai 12.30. Transaksi berlaku pukul 2.30 sampai pukul 4.45 dan pukul 4.50 sampai pukul 5 petang sahaja ya. Dia ada pra penutup dan juga urus niaga yang terakhir ya. Itu adalah waktu urus niaga pasaran saham. Terus secara dasarnya lebih kurang antara pukul 9 sampai pukul 5. Ya. Dan bagaimanakah kita memulakan pelaburan saham? Tuan-tuan mesti ada akaun CDS, mesti buka akaun CDS. Sekarang ni mudah ya, boleh gunakan Bursa Anywhere untuk membuka akaun CDS iaitu secara online sahaja. Kemudian tuan-tuan akan membuka akaun trading untuk tuan-tuan membeli dan menjual saham dan juga akaun online untuk tuan-tuan membeli menggunakan internet. Okay. Pasaran saham ini adalah dibagi kepada dua ya. Dua maksudnya adalah yang kita panggil pasaran permulaan dan pasaran
secondary ataupun secondary ya. Maksudnya di sini iaitu sebelum syarikat tersebut tersenarai di dalam Bursa Malaysia, mereka mesti melalui proses yang dipanggil tawaran awal permulaan ataupun IPO. Jadi syarikat akan mengeluarkan modal, iaitu dia berikan IPO kepada pelabur melanggam saham baru dan juga kemudian ianya akan disenaraikan di Bursa Malaysia. Selepas tersenarai di Bursa Malaysia, ianya akan pelabur-pelabur akan pergi bursa saham dan membeli di Bursa Malaysia. Jadi proses dia adalah daripada IPO tersenarai di Bursa Malaysia dan kemudian barulah disenaraikan ataupun kita trade di Bursa Malaysia. Ya. So, itu adalah proses bagaimana satu syarikat untuk pergi tersenarai. Ya. Jadi secara ringkasnya iaitu syarikat mengeluarkan IPO dan kepada para pelabur IPO dan terus kepada Bursa Malaysia. Okay. Dalam pasaran IPO ini iaitu kita saya sebutkan tadi iaitu yang ini pasaran baru soalan kenapa syarikat menawarkan saham kepada umum ya, iaitu yang pertama adalah untuk penambahan modal. Ya, dia tak perlu bayar interest ya, faedah ya, ataupun dia boleh mengambil ke alih syarikat lain ya, menawarkan saham ya. Banyak sebab-sebab yang menyebabkan kenapa syarikat menawarkan saham kepada umum ya. Banyak sebab-sebab dia yang ini adalah antara sebab saja ya. Ada juga sebab-sebab lain ya dan bermacam-macam lagi ya. Dan tuan-tuan boleh memohon IPO ya. Sekarang ini ada IPO yang masih ada lagi. Tuan-tuan boleh menggunakan borang. Sekarang boleh gunakan borang, pinjam menggunakan borang ya. Boleh gunakan ATM dan yang paling mudah gunakan online banking. Tuan-tuan boleh masuk ke dalam tuan-tuan online banking, cari e-IPO ataupun e-investment. Dekat situ ada yang tersenarai yang sekarang ni tak silap saya ada satu lagi ya yang belum tutup lagi. Tuan-tuan boleh mencubalah. Okey. Dan juga melalui EMITI ataupun melalui private placement ya, private placement. Okey. Pelaburan melalui EMITI terbuka hanya untuk Memputera. Ya. Tuan-tuan boleh memohon, tuan-tuan boleh daftar di sahamonline.miti.gov.my dan tuan-tuan daftar dan kalau ada tawaran, tuan-tuan boleh mohon di situlah. Ya. Jadi tetapi syaratnya tuan-tuan mestilah Memputera. Ya. Ada syarat-syarat tersebut semua ada di dalam website ini ya. Dan untuk pasaran terbuka di pasaran saham, ianya tersenarai di Bursa Malaysia dan ada tiga pasaran iaitu utama, ACE dan LIP. Dianya hampir sama. Pasaran utama dan ACE bezanya hanyalah iaitu dari segi entry ataupun kemasukan. Cuma sedikit perbezaan dalam pasaran LIP ya. Kerana pasaran LIP ini tuan-tuan mestilah seorang sophisticated investor, iaitu tuan-tuan mestilah mempunyai kelaikan-kelaikan yang tertentu untuk melabur di dalam pasaran LIP ya. Okay. Dan syarat-syaratnya ada dalam Bursa Malaysia dan sebagainya ya. Okay. Jadi kita nak beli saham ni kena tahu maklumat ya. Kat mana maklumat kita nak cari ya saham ni ya. Okey. Kita boleh pergi ke Bursa Malaysia Marketplace, iaitu di mana satu website yang dibangunkan oleh Bursa Malaysia sendiri ya. Ada banyak information dalam ni ya. Ada banyak information, ada banyak yang tuan-tuan boleh belajar, bermacam-macam dalam sini ya. Dan tuan-tuan boleh pergilah ke Bursa Malaysia, ke Bursa Marketplace ni, bermacam-macam ya. Ada syariah punya filter, ada juga boleh didapati dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris ya. Dan juga kalau tuan-tuan tarik internet, boleh juga menggunakan apps dia ya. Dia ada apps juga, ada boleh dapat di Play Store ataupun di Google Play, iaitu apps Bursa Malaysia Marketplace ya. Dan tuan-tuan boleh buka account, CDS account juga dengan Bursa Malaysia Marketplace. Dan saya sebutkan tadi, iaitu dalam website Bursa Malaysia pun ada ya, banyak informasi-informasi macam-macam ada dalam Bursa Malaysia website ni ya. Bermacam-macam ya. Satu hari tak habis tuan nak tengok ya. Okey, apa maklumat nak tengok? Antara maklumat dapati iaitu harga pasaran semasa, laporan suku tahunan dan tahunan. Syarikat dia mesti mengeluarkan laporan dia tahunan. Laporan suku tahunan dan tahunan dia mesti dilaporkan kepada Bursa Malaysia dan dia terus laporan ini terus dikeluarkan di dalam website Bursa Malaysia. Analisa pasaran, analisa saham dan juga
tuan-tuan boleh tengok portfolio anda ya. Portfolio tuan-tuan apakah yang tuan-tuan ada semua dekat Bursa Anywhere. Satu daripada di dalam tu ada satu lagi apps namanya Bursa Anywhere. Tuan-tuan boleh tengok ya portfolio tuan-tuan dan perempuan ya. Dan juga entitlement itu maksudnya apa? Maksudnya sama ada dividen, bonus dan sebagainya ya, semua ada. Di dalam Bursa Malaysia, kita menggunakan sistem yang kita panggil T2 settlement ya. Atau betul settlement untuk 2 hari ataupun T2 trading ya, dia 2 hari. Tuan-tuan beli penyelesaian mesti dalam 2 hari. Contoh, saya beli hari Selasa. Maknanya semalam saya beli hari Selasa, semalam saya beli, hari ni hari Rabu, besok adalah pembayaran. Kalau saya beli pun saya kena bayar besok, kalau saya jual pun saya kena dapat bayaran besok. Itu maksudnya T+2 ya. Sebagai settlement selama 2 hari. Okey. Ada juga terminologi yang biasa kita dengar di dalam pasaran saham ya. Yang pertama terbitan bonus, iaitu syarikat memberi saham yang percuma kepada pemegang saham sedia ada. Tak boleh bayar apa, itu bagi bonus. Yang kedua, terbitan hak atau right issue. Yang ini syarikat memberi saham kepada pemegang saham tetapi ianya kena bayar. Biasanya lebih rendah daripada harga pasaran. Itu terbitan hak ya. Dan okey, dan juga adalah dividen ya. Dividen iaitu apa yang kita panggil dividen adalah distribution ya, ataupun pengeluaran keuntungan syarikat ya. Untuk membeli dan menjual saham, tuan-tuan mesti ada akaun CDS dan akaun dagangan di syarikat broker ya. Akaun CDS dan akaun trading lah. Dan orang perantaraan anda adalah remiser anda. Dan juga remiser ini seperti saya, iaitu orang yang diberi lesen untuk menjalankan urus niaga saham dan juga ubat pesanan jualan beli anda. Okey. Macam kita nak beli. Okey. Jadi, tuan-tuan nak beli, tuan-tuan mesti ada duit ya. Duit maknanya tuan-tuan mesti ada duit untuk membeli harga saham tersebut dan juga kos saham tersebut ya. Dan juga bila tuan nak jual, tuan-tuan mesti ada saham tersebut ataupun tuan dah beli saham tersebut baru tuan-tuan boleh jual ya. Dan pesanan semua, tuan-tuan jangan risau, semuanya adalah secara elektronik dan tidak ada campur tangan di dalam secara manual ya. Bermakna semuanya adalah telus dan semuanya adalah secara elektronik. Kan? Dan semuanya memang tidak ada campur tangan terus ya. Jadi tidak ada orang boleh kata oh saya boleh dapat harga yang lebih baik ke, tidak ada ya. Maknanya ia semua secara elektronik. Dan hari kita beli tu ada sebagai T yang sebutkan tadi ya. Kemudian ada kontrak dan sebagainya ya. Ini sudah perangan tadi, iaitu bagaimana anda membeli dan menjual ya. Okey. Dan pembayaran, tuan-tuan boleh kena pembayaran, tuan-tuan kena bayar di broker ya, di broker saham ya. Tuan-tuan boleh bayar kedua orang lain ya, di broker saham. Jadi cara pembayaran sama ada cek dan sebagainya ya. Dan juga kalau jualan pun sama juga, sama ada diberi keluarkan cek ataupun di bank terus dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan ya. Okay. Untuk membeli dan menjual, kita ada lot, kita panggil lot. Lot tu maksudnya adalah di Bursa Malaysia, setiap satu transaksi, kalau tuan-tuan tengok satu tu, maksud satu tu bukan satu unit ya. Satu itu bermaksud satu lot. Ya. Satu lot bermaksud 100 unit ya. 100 unit lah. Contoh kita macam 1 kilo lah. 1 kilo bersamaan dengan 1,000 gram. Jadi di Bursa Malaysia, satu lot bersamaan dengan 100 unit. Okay, itu maksud lot ya. Yang kedua. Ya, yang kedua contohnya macam harga ni 50 sen. Jadi sini kan tuan-tuan tengok, jadi harga dia 50 sen kali dengan 100 unit, jadi jumlah dia adalah RM50. Bid pula apa? Bid ini adalah kenaikan ataupun penurunan untuk harga tersebut ya. Sekiranya harga saham tersebut bawah daripada RM1. Jadi setiap satu bid adalah bersamaan dengan setengah sen. Maksudnya apa? Maksudnya selepas RM1, sebawah RM1 apa? 0.95 sen. Bukan 95 sen ya. 0.95 sen ya. 0.8 sen ya. Itu 8 sen setengah, 9 sen setengah dan sebagainya. Lebih dari RM1, ianya adalah 1 sen. 1 sen maknanya RM1, 101, 102, 103 dan sebagainya. Itu maksud bid ya. Contohnya di sini, mana kalau lebih RM1 dia 1 bid, kurang dari RM1 dia adalah setengah sen ya. Itu mudah saja kita boleh tengok ya dalam Bursa Malaysia. Okay. Dan apabila kita membeli dan menjual, kita ada kos. Kos urus niaga saham ya. Mana kos transaksi. Berapakah kos dia? Ianya rendah ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kosnya adalah sebanyak
kalau dalam talian adalah lebih kurang ada 0.42 ya. Kalau luar talian 0.6. Bawah di 1% ya, kurang daripada 1%. Bermakna kalau tuan beli melalui Remiser, tuan-tuan hanya dikenakan kos sebanyak 0.6%. Dan kalau tuan beli talian, tuan-tuan dapat diskaun ya. Diskaun dia tuan-tuan hanya bayar 0.42. Dan apa dia kena? Iaitu SST yang dibayar kepada kerajaan dan juga stamp ya, stamp RM1 setiap 1,000 dan juga clearing fee yang dicari oleh perusahaan Malaysia iaitu sebanyak 0.03. Jadi jumlah dia semua sekali sangat kecil ya. Sangat kecil ya, sangat kecil. Ya. Okey. Dan ini adalah sedarai broker-broker yang ada ataupun yang boleh melakukan transaksi di Bursa Malaysia ya. Ada ada lebih kurang berapa? Ada 21 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21 ya. 21. Ada 21. Ini adalah broker-broker yang ada ataupun syarikat saudara brokers atau investment yang ada di Bursa Malaysia ya. Selain daripada ini ada juga yang kita panggil international ya. International brokers. Yang ini tak tulis di sini adalah broker-broker yang kita tuan-tuan boleh buka akaun. Soalannya saya nak buka akaun kat mana ya? Tuan-tuan boleh buka semua ni, 21 akaun. Tuan-tuan rajin boleh buka 21 akaun CDS pun boleh ya. Dipersilakan ya, tak ada masalah ya. Boleh buka ya. Cuma setiap satu broker atau investment bank, tuan-tuan hanya boleh buka satu sahaja. Okey? Okey, ini adalah order entry dan ini saya rasa saya akan tak nak banyak sikit sebab kenapa? Kerana bila tuan dapat ini, tuan-tuan akan belajar order entry lah. Maknanya kita macam mana nak beli. Kita akan dapat, tuan-tuan buka akaun, tuan-tuan akan dapat platform ini. Dan ada beli dan ada jual, ada butang beli, butang jual seperti itu. Dan tuan-tuan boleh beli atau jual. Contohnya, tuan-tuan nak belilah. Ini nama saya ni. Tuan nak beli, tuan beli, dia akan keluar seperti ini. Dan tuan tekan dia semua, tuan trading pin, dia akan terus boleh belilah semua ya. Ini contoh yang ada lah. Okey. Dalam pasaran saham juga, dia ada banyak kategori ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada saham blue chip, ada saham yang kita panggil pendapatan, ada saham pertumbuhan dan sebagainya ya. Iaitu blue chip itu saham yang baik ya. Pertumbuhan dan pendapatan adalah saham-saham yang bagi dividen ya. Dan pertumbuhan ini adalah saham-saham yang akan berkembang ya, Okey. Dan juga ada juga saham-saham yang cyclical ya. Cyclical maksudnya saham-saham yang dia contohlah macam saham-saham jual telefon, handphone contohnya. Kan dia banyaklah yang mana dianya akan bila dia akan bergantung kepada kitaran ekonomi ya, saham cyclical. Saham-saham yang defensif, contohnya saham-saham yang contohnya Nestle ya, itu macam Nestle dia defensif ya, atau saham-saham yang spekulatif yang mana selalunya harga rendah ya. Dia ni adalah yang spekulatif. Ini adalah kategori-kategori sahaja ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Pelabur banyak juga ya, tuan-tuan. Jenis pelabur banyak juga. Ada pelabur yang jangka panjang. Maknanya dia melabur, saya beli untuk jangka panjang, saya simpan untuk anak cucu. Contohnya, ini pelabur jangka panjang. Ada juga pelabur jangka sederhana. Saya beli, ada untung, saya jual. Mungkin sebagai 2 tahun. Ada juga pelabur jangka pendek. Saya beli hari ini, besok naik, saya jual. Contohnya lah, itu adalah pelabur jangka pendek. Ya. Dan juga ada juga pelabur kontra. Saya beli, saya simpan 1 hari atau 2 hari, saya jual. Itu dipanggil pelabur kontra. Ya. Dan juga intraday. Maknanya saya beli hari ini, jual hari ini. Itu dipanggil pedagang intraday. Dan scalper ni maksudnya dia cari mana kaunter yang naik, dia beli. Itu dipanggil scalper. Ya. Okey. Dan soalan yang adalah pasaran saham asyik naik turun. Kenapa dia naik? Kenapa dia turun? Okey. Yang pertama sebab naik adalah asas ekonomi. Ya. Permintaan yang naik ataupun permintaan yang mengurang menyebabkan harga saham itu naik ataupun turun. Contoh, sekarang ini COVID-19. Permintaan untuk glove ya meningkat banyak seluruh dunia, menyebabkan harga-harga glove yang terlibat dengan glove seperti harta top glove, harta legam, Supermax dan juga glove-glove yang lain ya, semua harga naik, terus naik ya. Kenapa? Kerana banyaknya permintaan terhadap glove. Iaitu daripada asas ekonomi, itu permintaan yang menaik. Itu menyebabkan harga saham tersebut terus meningkat ya. Proses syarikat iaitu untung, rugi, mutu pengurusan dan keadaan politik ya. Keadaan politik, maknanya kalau kata politik yang kucak-kacir, kabar angin, perayaan, belanjawan dan sebagainya juga ianya akan mempengaruhi ataupun akan menyebabkan saham naik dan
turun ya. Baru-baru ni Trump kena COVID-19 ya. Dia menyebabkan harga turun ya. Dia sihat, harga saham di Amerika naik balik ya. Itu contohlah. Kan. Aktiviti syarikat, contohnya merger ya, pergabungan, ataupun aktiviti, ataupun structuring ya, penyusunan semula, ataupun memberi terbitan hak atau terbitan right issue atau bonus issue, dan juga dividen. Ia juga akan menyebabkan harga saham naik dan turun. Dan juga spekulasi, iaitu spekulasi pelabur jangka pendek, dan juga perkembangan bursa di luar negara ya, kerana kita ni adalah global ya. Jadi apabila berlakunya kenaikan di Amerika menyebabkan pasaran Malaysia juga akan terkesan ya. Apakah yang menjadi pasaran ya, iaitu DJI ataupun Dow Jones Index ya. Dan kalau kita itu Dow Jones ini dia buka malam ya, sekarang ni dah buka lah ya. Tapi kalau siang tak buka ya. Siang kita tengok apa? Kita tengok Dow Jones Future ya. Dan juga pasaran-pasaran serantau ya, di Amerika, di Singapura, di Jepun dan di Hong Kong, ia juga akan mempengaruhi performance ataupun pergerakan pasaran di bursa Malaysia juga ya. Dan juga harga minyak dan juga nilai tukaran antara ringgit Malaysia dan USD. Ini adalah antara perkara yang akan mempengaruhi bursa Malaysia ya. Jadi, keuntungan di pasaran saham iaitu dividen dan juga keuntungan modal ya. Dan kenapa harga saham naik dan turun? Iaitu kenaikan kerana perniagaan yang berkembang atau dipercayai akan berkembang. Itu menyebabkan harga saham naik dan turun ya. Bagaimana kita nak menjana keuntungan pada saham? Ianya satu cara sahaja, kita beli harga rendah dan jual harga tinggi. Atau beli harga tinggi dan jual harga lebih tinggi. Itu sahaja cara untuk kita membuat duit dalam pasaran saham ya. Kalau beli harga tinggi, jual harga rendah, itu rugi ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Sebelum tuan-tuan membeli dan menjual, tuan-tuan kena buat benda ini. Yang pertama, tuan-tuan mesti ada trading journal. Maksudnya apa? Maksudnya tuan-tuan mesti rekod apa yang tuan-tuan yang buat. Tuan-tuan beli apa dia semua sekalian. Yang kedua, tuan-tuan mesti ada peraturan membeli. Iaitu sebab-sebab tuan beli. Yang ketiga, tuan-tuan mesti ada sebab untuk menjual. Kenapa saya akan berlaku seperti ini, saya akan jual. Ya, contoh, saya beli harga RM1. Kan? Saya nak untung, kalau kata harga saham ini naik 20%, saya akan jual. Bermakna RM1.20 saya akan jual. Dan juga pengurusan keuangan. Maksudnya apa? Maksudnya banyak mana kita nak beli. Kan? Dan juga sektor apa yang kita nak beli. Dan banyak mana kaunter yang nak pegang sekali ya. Ini adalah pengurusan keuangan ya. Saya touch base saja ya, saya ringkas sajalah. Ya, contoh ini trading journal dan sebagainya lah. Kan? Ini adalah contoh trading journal ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini kita boleh buat seperti ini, ataupun banyak juga ada yang online pun ada juga ya. Okay. Dan kita nak beli kaunter apa? Ada beberapa teknik yang kita boleh beli ya. Yang pertama, kita menggunakan analisa fundamental, dan yang kedua, kita menggunakan analisa teknikal. Okay. Contohnya, kita nak gunakan analisa fundamental. Analisa fundamental ini iaitu kita akan menjawab soalan seperti ini. Yang pertama, adakah syarikat tersebut akan berkembang? Adakah ia benar-benar menghasilkan keuntungan? Adakah kedudukannya cukup kuat untuk bersaing di masa hadapan? Adakah ia mampu membayar hutang-hutangnya? Ataupun pengurusan cuba untuk kuk debu. Kuk debu ni maksudnya bukan masak buku ya. Maksudnya ia cuba untuk membuat satu rupa seolah-olah ianya bagus tetapi ia tak bagus ya. Kalau tuan-tuan yang lama mungkin pernah dengar nama Enron dan sebagainya, yang mana ianya yang kita panggil debu ya. Itu analisa fundamental. Jadi analisa fundamental ini akan menjawab semua soalan ini. Ya, banyak caralah, banyak teknik ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan banyaklah dia punya cara-caranya. Mungkin kita akan buat kelas lain untuk bagaimana analisa fundamental ya. Dan juga maklumat-maklumat ini tuan-tuan boleh dapat di bursa Malaysia, di bursa marketplace, di i3 Investor, Malaysia Stock dan sebagainya. Dan yang paling baik tuan-tuan pergi ke bursa marketplace yang mana semua informasi ini semua ada dah. Jadi saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan layarilah bursa Malaysia Marketplace yang mana terlalu banyak information yang ada dalam bursa marketplace ini ya. Dan memang sangat banyak ya. Hampir semua adalah dalam bursa marketplace ini. Dia banyak education lah, dia punya bermacam-macam ada ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Dan biasanya kita akan tengok saham untuk teknik fundamental ini iaitu saham yang di bawah nilai, itu bawah net tangible asset, ataupun saham yang memberi pulangan dividen yang tinggi ya. Dan juga dalam bursa marketplace juga ada stock screener ya. Tuan-tuan boleh gunakan stock screener ini untuk screen ataupun untuk cari kaunter mana yang boleh kata ada bawah nilai, yang beri dividen yang tinggi, dan saham-saham yang kata
dia punya net cash. Net cash maksudnya dia je adalah kalau kita jual semua syarikat, kita jual semua benda semua, apa yang ada, kita masih ada lagi duit ya. Itu maksud net cash ya. Jadi itulah yang ada di bursa marketplace ya. Selain daripada itu, ada juga analisa teknikal. Analisa teknikal ini iaitu kita hanya mencari sama ada harga saham itu tengah naik ataupun tengah turun ataupun tengah mendatar. Ya. Dan kita melihat pergerakan tersebut berdasarkan kepada harga dan juga volume, dan juga kita gunakan analisa teknikal ini untuk menentukan bilakah masa yang sesuai untuk membeli dan juga untuk menjual ya. Dan pada hujung bulan ini kan saya akan insya-Allah akan memberi satu webinar iaitu mengenai technical analysis. Jadi tuan-tuan jangan miss yang technical analysis ini. Saya akan terangkan bagaimana kita nak mencari saham-saham yang naik ataupun nak mencari saham atau membeli saham dengan menggunakan analisa teknikal ya. Yang tu adalah interesting ya tuan-tuan dan puan ya. Jadi jangan miss ya. Hujung bulan tuan-tuan boleh nanti pihak LiveChamp akan memberi ataupun akan war-warkan, dan tuan-tuan tunggulah bilakah analisa teknikal tersebut ya. Okey. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ini kalau sekiranya tuan-tuan mempunyai sebarang persoalan, mungkin saya boleh jawab ataupun apa yang saya tahu saya jawablah ya, tak semua saya tahu ya. Saya pun bukan pandai sangat ya. Saya hanya mempunyai pengalaman hanya lebih kurang 35 tahun sahaja dalam pasaran saham ya. Tetapi taklah kata tak semua saya tahu ya, walaupun dah 35 tahun ya. Ada juga benda-benda yang saya tak tahu. Jadi apa yang tuan-tuan tanya, kalau saya tahu saya akan jawablah. Baik, saya serahkan kembali kepada Shane. Ya, silakan. Okey. Hanya 30 tahun dah hanya. Okey. Ya, kalau ada soalan mau tanya Tuan, boleh tulis dalam soalan anda dalam ayat penuh. Alright. So soalan pada skrin pertama saya ialah adakah kita perlu satu CDS account untuk buka satu trading account? Okey, soalan pertama. Adakah kita perlu membuka satu CDS account untuk satu trading account? Okey. Yes. CDS account setiap satu broker ataupun satu investment bank, tuan-tuan dan puan-puan hanya boleh membuka satu CDS account sahaja dan juga satu trading account sahaja. Ya. Biasanya begitu ya, biasanya begitu. Maksudnya tuan-tuan contohnya kata tuan-tuan tak boleh ada satu CDS account tapi dua trading account, tak boleh. Jadi maknanya satu trading account hanya ada satu CDS account sahaja. Ya, contohnya nama saya Zainal Arifin. Ya, jadi CDS account saya juga nama Zainal Arifin sahaja. Tak boleh nama satu CDS account, satu tu yang CDS account yang sama dipunyai oleh Shane dan juga Zainal Arifin. Tak boleh. Jadi dengan kata lain bahawa satu CDS account adalah satu trading account. Ya. Itu secara umumnya ya. Kenapa? Kerana kalau kata macam institusi lain itu berbeza. Ini saya merujuk kepada individu lah. Kalau individu tak boleh. Okay. Soalan yang kedua. Ya, soalan seterusnya. Antara analisis fundamental dan technical pada pendapat Tuan, yang mana adalah lebih berkesan dan lebih dipercayai? Oh, soalan yang bagus ya. Antara fundamental dan technical ya. Ianya adalah sama ya. Sama maksudnya adalah begini ya. Maksudnya kita gunakan fundamental dan technical untuk menentukan ataupun untuk melihat ataupun memfokus maksudnya ataupun kita projection untuk harga akan datang. Itu tujuan analisa. Sama ada fundamental ataupun technical. Cumanya approach ataupun pendekatan adalah berbeza ya. Berbeza. Maksudnya menggunakan technical fundamental analysis, kita melihat dari segi harga dia, dari segi pengurusan dia, dari segi keuntungan dia, dari segi daripada sini kita melihat
adakah syarikat tersebut akan lebih bernilai, harga tersebut lebih tinggi di masa akan datang. Tetapi technical analysis ianya hanya melihat pergerakan harga sahaja. Adakah harga dia akan meningkat ataupun akan menurun. Kita lihat harga dia dan juga volume ataupun dia punya volatility. Jadi kalau soalan dia, manakah yang lebih baik? Sebenarnya dua-dua pun baik, tetapi terpulang kepada tuan-tuan yang mana tuan-tuan lebih mahir ataupun yang tuan-tuan lebih selesa. Kalau tanya kepada saya, apakah yang saya gunakan? Saya menggunakan dua-dua, iaitu saya menggunakan fundamental dan juga saya menggunakan technical. Tetapi saya lebih menggunakan technical analysis. Kenapa? Kerana saya lebih melihat kepada short term trading. Jadi untuk short term trading ini kita lebih melihat kepada pergerakan harga. Kerana fundamental kita tak boleh buat nak short term. Kenapa? Kerana perubahan harga akan berlaku apabila adanya news ataupun berita dan juga apabila antara berita-beritanya apa dia antaranya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini hanya dikeluarkan pada bila pada bulan setiap 3 bulan iaitu setiap kuarter Jadi setiap kuarter barulah ada pergerakan harga jadi berbanding dengan technical. Technical dianya mungkin naik turun sebagainya Jadi untuk short term lebih sesuai yang digunakan adalah technical. Untuk long term lebih sesuai kita gunakan fundamental ataupun mungkin kita gunakan fundamental untuk long term. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan pergerakan harga adalah kerana fundamental bukan kerana technical maksudnya harga itu naik kerana dia punya sale naik dan sebagainya bukan kerana pergerakan harga. Cuma pergerakan harga ini kita melihat harga itu naik, dia tumpang sekaki lah. Itu maksudnya. Jadi dia berbeza tuan-tuan dan puan-puan Dan untuk menjawab soalan tuan-tuan sama ada mana itu yang lebih baik, terpulang kepada tuan-tuan kerana ianya duduk bagus dan terpulang citra rasa tuan-tuan dan mana tuan-tuan lebih selesa. Pada saya lebih selesa dengan technical analysis. Kerana saya certified technical analyst iaitu pemegang certification of the Malaysian Society of Technical Analysts UK. Okey, soalan ketiga. Okey, soalan ketiga. Bagaimanakah kita mencari saham-saham yang ada momentum? Okey. Soalan ini adalah lebih kepada technical analysis yang ada momentum Okey. So persoalan dia adalah biasanya saham ini ianya pergerakan saham ianya bukan random Ia tidak random. Tidak random maksudnya adalah saham hari naik turun. Sebenarnya dia tidak begitu Walaupun kita kata saham naik turun, tetapi pergerakan saham sebenarnya tidak naik naik turun sebenarnya Kalau tuan-tuan lihat seperti ini contoh di sini, tuan-tuan boleh lihat bahawa ianya naik dan ianya turun bukan naik turun Jadi bermakna dengan kata lain, kita akan mencari saham-saham yang sedang naik. Jadi itu sebab saya gunakan technical analysis. Jadi kita lebih mudah untuk kita mencari saham-saham yang akan naik. Jadi itulah kata momentum dia tengah naik, kita akan pilih saham-saham yang tengah naik. Jadi itulah yang kita cara untuk kita menggunakan atau kita mencari saham momentum. Dan juga ada scanner-scanner tertentu ataupun screener-screener tertentu yang kita boleh buat ataupun yang kita boleh gunakan untuk mencari saham-saham yang sedang momentum yang tengah naik Antaranya adalah menggunakan tradingview.com ataupun investing.com. Ada semua ada di sini Dan mungkin saya akan terangkan lebih lanjut di waktu saya memberi webinar mengenai technical analysis nanti, insya-Allah. Okay. Ya, saya sudah bagi itu link bagi link pendaftaran bagi webinar technical analysis tu iaitu memilih saham menggunakan analisis technical saham technical dalam webinar. Dekat itu chat group, so boleh daftar dekat sana. So soalan seterusnya dari Saiful, saya ingin belajar berkenaan senarai best buy dan best sell semua ada 3 harga kan. Jadi harga mana yang saya nak beli dan jual?
Okey. Saya tak begitu pasti apa maksud saham maksud dia ya. Tapi Best saya Buy berkemungkinan besar. masa kita tengok Best Buy kan ada tiga harga, Best Sell juga ada tiga Oh, harga. I see. Okey, alright. Ya. Okey, baik. Okey. Ia je merujuk kepada kita panggil market depth ya, market depth Best Buy dan Best Sell. Okey. Ianya sukar untuk saya menjawab dengan satu sentences ya. Best Buy dan Best Sell. Kenapa? Sebelum kita membeli dan sebelum kita menjual, kita mesti set ataupun kita mesti buat dulu kan, apakah strategi kita. Ya. Kalau tuan-tuan membeli saham, kan, tuan-tuan mesti ada buy rules ataupun apakah sebab-sebab tuan-tuan beli. Ya. Mesti ada sebab tuan-tuan beli. Mesti ada sediakan sebab-sebab tuan-tuan beli. Contoh, katakan saham ini, okey, kenapa tuan beli? Oh, kerana saham ini mencatatkan keuntungan, contohnya. Ataupun keuntungan dia naik, contohnya kalau menggunakan fundamental. Ataupun kalau kita menggunakan technical, saham tersebut naik sebanyak 10%. Sudah naik 10%, baru saya beli contohnya. Ya. Jadi, apabila kita ada undang-undang ini, kita dah rules ataupun peraturan ini, persoalan dia adalah mana satukah yang kita akan beli. Ya. Tetapi secara rule of thumb ataupun secara asas atau secara normalnya adalah apabila kita sudah bercadang untuk membeli, ya, bermakna kita nak beli dah. Dan terbaiknya adalah apabila kita membeli, kita terus membeli harga yang ada di pasaran tersebut. Maksudnya apa? Kalau saya nak beli sekarang ni, bermaksud saya akan terus beli pada harga seller ataupun pada harga as. Kalau saya nak jual, saya akan terus jual kepada harga bid ataupun pada harga buyer. Kenapa? Kerana kalau saya buat seperti itu, bermakna saya akan terus dapat transaksi. Ya. Transaksi itu akan terus berlaku. Kalau saya tunggu, contohnya saya nak beli dan saya beratur nak beli ataupun saya queue buy, kan, berkemungkinan saya tak dapat saham tersebut. Ya. Tengok harga naik lagi, kan? Jadi dah rugi kan, harga naik lagi ya. Padahal kita dah buat analisa ya. Sebelum kita beli tu kita buat analisa dah. Sama juga dengan jual. Kan, saya tengok saya rasa berdasarkan saya punya analisa, harga saham ini akan turun. Ya. Jadi sepatutnya tuan-tuan terus jual. Tetapi tuan, saya cuba jual ya. Kerana perbezaan harga terus sedikit ya. Kalau harga RM1 contohnya, perbezaan harga hanya 1 sen. Jadi yang terbaik, ya, saranan saya adalah kalau tuan nak beli, tuan terus beli daripada seller. Kalau tuan nak jual, tuan terus jual kepada buyer. Itu adalah lebih mudah dan terus transaksi itu akan terus berlaku tanpa menunggu lagi. Kan? Jadi itulah kenapa tujuan kita adalah untuk membeli dan untuk menjual. Ya? Kan? Cuma kita terlalu berkira sangat kerana 1 sen punya pasal langsung tak dapat. Kan? Nak untung 1 sen punya pasal, kan langsung rugi kan. Jadi itu adalah menyebabkan tak bagus ya. Jadi yang paling mudah beli, senang je. Beli daripada seller, jual kepada buyer. Itulah yang terbaik. Okey. Next question. Next question, soalan seterusnya. Apakah faktor utama turun dan naik saham dalam masa sehari untuk opening dan closing price? Adakah kerana demand berubah mendadak dalam masa satu hari? Okey, baik. Ini tuan-tuan dan perempuan ya, satu soalan yang bagus, iaitu kenapa ya tiba-tiba saham harga naik dan sebagainya ya. Sebab dia adalah banyak faktor ya. Banyak faktor. Okey, kita pergi mungkin saya akan tunjuk tuan-tuan balik, iaitu faktor-faktor yang menyebabkan saham naik dan turun ya. Okey, ini adalah faktor-faktor iaitu kenapa saham naik dan turun ya. Faktor-faktor ini akan menyebabkan kita ini akan membuat keputusan. Ya. Kita akan buat keputusan. Ya. Jadi persoalan dia adalah contoh. Katakan semalam harga naik. Ya. Harga pasar semalam harga naik. Jadi tutup pukul 5, harga saham naik tersebut naik 10 sen. Okay. Jadi pukul 9 pagi besok, saham itu naik atau turun. Ada orang kata harga saham itu akan naik, ada orang kata harga saham itu akan turun. Ya. Jadi persoalan dia adalah berapa ramai yang percaya saham itu akan naik dan membuat tindakan dengan membeli,
Dan berapa ramaikah orang yang akan mengatakan bahawa harga dah naik tinggi, lebih dari 10% dah, dan harga saham akan turun. Lebih ramai orang membeli, harga akan naik lebih tinggi. Lebih ramai orang menjual, harga akan turun. Dan itulah sebabnya kalau kita tengok terutamanya pukul pagi pukul 9 pagi itu harga kadang-kadang naik turun sangat sangat volatile ataupun sangat naik dan turun terlalu banyak kan. Dan ini adalah kerana apa kerana apa kita panggil perception ataupun bagaimana orang membuat keputusan untuk membeli dan menjual pada pukul 9 pagi. Dan selepas itu ianya bergantung pula kepada apa yang berlaku kepada ekonomi ataupun kepada berita-berita Contoh katakan harga saham naik kan, pagi naik kan. Kemudian tiba-tiba harga saham di New York atau harga saham di Singapura jatuh kan. Ianya menyebabkan terkesan menyebabkan pasaran saham di Bursa Malaysia juga akan jatuh juga. Jadi maksudnya pada awal itu iaitu sama ada continuity ataupun keberterusan daripada semalam ataupun disebabkan oleh berita-berita yang datang semasa waktu market. Kan? Contoh yang lain biasanya lah, yang kebiasaannya yang biasanya kita tengok macam ni saya sebut tadi apa yang boleh pasaran contohnya macam DJI contohnya. Kalau Dow Jones itu pasaran Amerika di New York, hari naik. Maksudnya malam ni naik lah. Contoh kata malam ni Dow Jones naik kata 1000 mata contohnya. Naik 1000 mata. Apa berlaku pasaran besok? Di pasaran kita besok juga akan naik. Kan? Dan bila besok kita pasaran, mula-mula buka naik. Lepas tu pada pertengahan market, kita tengok Dow Jones Future jatuh pula. Di pasaran kita juga akan turun. Begitu kan. Jadi itu adalah perubahan dari segi bagaimana orang melihat berita dan sebagainya. Dan kenapa? Kerana pasaran ini adalah harapan. Harapan maksudnya adalah kalau kita saya percaya market akan jatuh, saya tak tunggu dia jatuh, kita jual Saya percaya market jatuh, saya akan terus jual. Saya percaya market akan naik, saya akan beli. Kita bukannya kita tunggu dia jatuh, kita jual Maksudnya dia sebelum dia jatuh, kita dah jual Sebelum dia naik, kita dah beli. Itu maksudnya, dan pasaran itu adalah harapan. Dan ini adalah mempengaruhi pasaran. Okay, next question. Okey, soalan seterusnya. Nah, sekiranya harga saham yang kita beli semakin turun harga, adakah kita perlu jual segera atau kita boleh biarkan saja dan tunggu sehingga harga saham itu naik kembali? Adakah kita perlu melihat harga saham itu setiap hari? Okey, baik. Bagus, soalan yang bagus Ianya bergantung kepada apa jenis saham yang kita beli. Yang pertama sekali ialah kenapa kita beli. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan membeli saham Tenaga Nasional. Dan harga dia kita beli, katalah kita just sebagai contoh sajalah, contoh tuan-tuan dan puan-puan. Katalah saya beli harga RM10 lah. Saya beli harga RM10. Kan? Dan kemudian dia turun harga, turun ke RM9.50. Adakah saya nak jual? Ianya kembali kepada sebab kita beli. Kalau kita beli, kenapa kita beli tadi? Kerana saya beli apa? Saya percaya saya beli ini kerana di masa akan datang, Tenaga Nasional akan terus untung dan harga dia akan sampai ke RM20. Contoh Sebelum kita beli tadi. Dan kerana sebab itu, kita beli. Jadi, kalau sekiranya ia turun sedikit, kan, ianya tidak ada masalah. Bermakna, ia tak apa, tak ada masalah, no problem, mana tuan-tuan boleh simpan. Kenapa tuan boleh simpan? Kerana asal tadi, kenapa tuan-tuan beli. Okey, baik. Next one. Kan? Contohnya, tuan-tuan beli, kenapa? Kau tengok harga saham tu naik sedikit, harga saham tu, contohnya harga saham tu RM1 lah. Dia naik RM1.10, tuan-tuan beli. Kenapa tuan-tuan beli? Kerana harga dia naik RM10. Lepas tuan-tuan beli, dia turun balik RM10. Tuan-tuan nak simpan ke nak tunggu? Nak tunggu ke, nak simpan ke, atau nak jual? Saham seperti ini, tuan-tuan kena jual. Cik Dan kata, itu saya kata tadi bahawa tuan-tuan mesti mempunyai undang-undang ataupun peraturan kenapa tuan beli. Kenapa tuan beli tadi akan mempengaruhi kenapa tuan jual. Sebab apabila
sebab tadi sudah tak valid ataupun tidak lagi tak valid ya, maknanya kita akan jual. Ya. Kalau tidak kita akan tunggu juga. Ianya bergantung kepada kenapa kita beli, kenapa kita jual. Dan yang keduanya, setiap kali kita beli, kita mesti ada satu plan, contingency plan ya, contingency plan. Sebenarnya maksudnya apa? Ialah stop loss. Maksud apa stop loss ni? Maksudnya sebelum kita beli, kita menjangkakan ya, kita jangka harga saham tersebut akan naik ya. Kenapa? Tidak ada orang akan beli saham. Kata, kalau kita cakap saham, Shin, saham ni nak turun. Kata, adakah anda akan beli? Tak mungkin ya. Bermaksud yang kata lain bahawa kita akan beli saham ini apabila kita percaya ianya akan naik. Itu sebab kita beli. Tetapi selepas kita beli, dia turun. Ya. Bermaksud yang kata lain maknanya kita punya judgement ataupun kita punya tindakan tadi adalah salah ataupun menyalahi market. Bermakna kita tak ikut market. Ya. Kita tidak ikut market. Ya. Jadi, kalau kita tak ikut market, apakah yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat, yang kita panggil adalah stop loss. Stop loss maksudnya apa? Bermakna kita sudah salah, bermakna kita kena patah balik belakang dengan menjual saham tersebut. Ya. Jadi, bila masa kita buat stop loss ni? Kita nak buat stop loss ni sebelum kita beli ya. Sebelum kita beli ya, bukan lepas beli ya. Sebelum kita beli. Maksudnya saya beli harga tu harga RM1. Saya beli harga RM1. Banyak manakah kita sanggup rugi? Kalau dia turun 10 sen, saya akan jual contohnya ya. Bermakna turun 90 sen, saya akan jual. Kenapa ni? Kenapa kita jual 90 sen ya? Sebab apa? Bermakna apakah tindakan saya membeli tadi sudah salah. Ya salah, saya kena betulkan balik, itu saya jual. Tujuan apa untuk kita stop loss? Tujuan untuk stop loss adalah untuk protect capital. Protect capital maksudnya apa? Untuk kita menjaga kita punya modal. Kalau kita tak jual, berkemungkinan ini akan turun lagi ya. Hari ini kita beli RM1. Hari ini turun 90 sen. Besok turun lagi 10 sen. Lusa turun lagi 10 sen ya. Lama-lama tinggal 50 sen ya. Jadi kalau kita tak jual, dia akan lebih turun ya. Tetapi saya ulang lagi sekali ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita nak set stop loss ini bukan selepas beli. Sebelum kita beli, kita dah set dah. Kita beli harga berapa, kita dah set dah harga berapa kita nak jual, keuntungan kita target berapa, dan juga berapakah kerugian yang sanggup kita alami. Dan dengan itu, barulah kita mudah untuk kita melabur dalam pasaran saham. Ya. Kenapa? Dia macam roadmap dia, tuan-tuan. Ya. Aku beli harga ini, kalau dia naik, aku tahu banyak untung. Kalau dia turun, aku tahu apa aku nak buat. Itu yang paling penting, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Bukan lepas beli. Ya. Bila kita beli, dia punya syarat dia adalah sebelum kita beli, kita dah set dah. Harga kita beli, harga kita nak jual, ataupun target, ataupun harga kita nak stop loss. Selepas kita beli buat apa? Selepas kita beli, kita kena monitor. Tidak semestinya kita monitor, kita tengok, kena duduk tengok depan komputer je all the way. Ya. Tak semestinya. Sekarang ini ada feature ataupun ada ciri-ciri yang ada di dalam broker saham, di dalam portal ataupun di dalam broker saham, yang mana tuan-tuan boleh set berapa harga tuan nak jual. Contohnya, katakan harga sekarang ini RM1. Ya. Dan tuan-tuan boleh set. Ya. Boleh set. Kalau harga jatuh 90 sen, tuan-tuan barulah saham tersebut akan dijual. Ya. Pun boleh, kita boleh set dekat dalam portal itu ada. Jadi kita tak perlulah semestinya kita nak tengok dan sebagainya. Ya. Dan juga kita boleh set juga. Ya. Boleh set juga kan, yang order tadi, bukan untuk hari ini saja. Kalau hari ini kita tak turun, maknanya besok lusa dia turun, pun boleh juga kita tinggal kat situ, kita panggil GTD order. Ya. Order GTD ataupun kita panggil good to date. Jadi ianya adalah mudah ya, banyak dengan komputer sekarang ni senang ya, banyak ada feature-feature dan sebagainya, semua ada ya. Dan hampir semua broker pun ada feature-feature tersebut ya. Jadi tuan-tuan hanya perlu belajar dan tuan-tuan boleh tanya kepada advisor tuan-tuan dan puan-puan bagaimanakah menggunakan feature-feature yang ada di dalam portal-portal broker ini ya, tuan-tuan dan puan-puan. Hampir semua ada ya. Hampir semua ada. Interpac pun ada, Interpacific ada, RHB ada, semua ada lah pokoknya. Okay, next question. Okay, ya, sudah hampir sampai masa lah. Tapi ingatlah betul-betul sebelum bukan buat stop loss sebelum buat itu trade ya, bukan selepas. Yes. Okay. Ya, yes. Sebelum trade kena buat stop loss tu. Kena set berapa harga kita nak jual. Kena set mana take profit, mana stop loss. Okay. Alright. Ya, so nanti ya sudah sampai masa. So okay, let me take over the control.
Ya, silakan. Ya. Okay. Alright. Jadi terima kasih atas Tuan atas sesi jawab ini. Jadi terima kasih semua atas menyertai webinar kita malam ini. Jadi saya sudah bagi link bagi webinar seterusnya dalam chat group, boleh pergi daftar dekat chat group sana. Kalau yang minat mau join Tuan punya memilih saham dengan technical analysis, boleh pergi itu link yang saya bagi dalam chat group itu untuk mendaftar. Jadi terima kasih semua. Kita jumpa di webinar seterusnya. Okay. Bye-bye. Ya, terima kasih kepada semua. Terima kasih.